Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So untuk semalam ada satu pergerakan yang menarik iaitu Bitcoin buat satu red candle ke bawah, dan red candle itu sebenarnya seperti yang dijangkakan kita boleh berlaku ke drop disebabkan kita ada bearish pattern daripada minggu lepas, dan selama 3 hari yang tu tak buat review ni apapun masih lagi sideways, dan semalam baru saja ada berlaku pergerakan. Alhamdulillah. So hari ni kita akan tengokkan pergerakan chart dan akan terangkan apakah movement seterusnya yang anda boleh expectation akan boleh berlaku dan bila untuk anda buy. Dan sekiranya anda tanya Zul, supposedly tahun 23-24 lah tahun dah membeli. So bila nak buy posisi yang cantik atau tidak terpulang, nanti tu akan tunjukkan di chart. So let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So total market cap nampaknya drop daripada Zul 3 lepas, iaitu daripada 1.9 bukan 2 something dah 1.2 ke 1.17 drop ikutkan semalam drop banyak 2.5%, volume meningkat 40%. So total market drop, volume tinggi, so meaning kita akan jangkakan di chart di daily kita akan nampak satu red candle yang agak kuartal panjang lah yang ketara dalam chart. Kemudian untuk dominant BTC drop daripada 51 ke 48%. Ethereum masih lagi around yang sama ialah 19.0. So kita tengok harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 29.2 dengan kejatuhan dalam tempoh 24 hours 2.9%, hampir 3%. Ethereum 1.8k drop hampir 2%. Lain-lain coin SRP drop 4.32%. Untuk BNB 1.42. Tengok ada tak yang agresif naik. Cardano drop 3.6, Dogecoin naik 3.6, lain-lain Solana 5%, 2%, 3%, 4%. So mostly altcoin juga turut melakukan dropping disebabkan Bitcoin drop. So let's go, kita pergi chart secara detail, kita tengok apa yang berlaku semalam. So inilah pergerakan di Bitcoin. So ini yang kita ada pergerakan bullish yang mana kita akan masih lagi target 30.4. Dan untuk pergerakan ni kita sudah sharekan, kita ada satu minor bearish pattern iaitu yang ni, dan expectation untuk dia dah drop dan bukan price target dah pun sampai untuk yang ni. So currently kita berada di mana? Kita berada di 28.9. 28.9 adalah kita punya macam juga kan sebelum ni 28.9 ni kita punya major support sebelum ni. Sebelum kita hit lower low di kawasan 15k dulu, kita ada huge support dalam round ni iaitu 28.9. So price dah pun berada di atas, dah pun breakout yang kali kedua. So sebelum ni kita breakout dekat sini, kemudian fail, kemudian price breakout one more time. So apa yang tengok ini adalah mostly ialah untuk long term adalah bullish macam juga kan. Siapa yang invest dalam crypto supposedly tahun 2023, tahun 2024, tahun ni dan tahun depan adalah tahun membeli. So sekiranya anda fikir untuk long term, taklah anda boleh beli kat mana-mana saja untuk anda DCA secara monthly. Tapi untuk secara kata mungkin anda nak detail sikit technical, so bila untuk next iaitu jika Zul ada buy di kawasan ni, kita ada buy di kawasan ni, so ada yang buy di kawasan ni, Zul hanya buy di kawasan 2 ni, kita kat sini Zul tak buy. So next buy adalah Zul tunggu untuk yang ni, position ni. Sekarang mana expectation adalah Zul tunggu dalam kawasan ni ataupun berlaku breakout. So breakout macam mana Zul nak tengok. Nanti Zul akan terangkan tekanan, nanti Zul akan pergi ke Zul akan pergi ke daily ni, soalan daily. So kali kita tengok dah breakout ni, so kali kita tengok apa yang berlaku. Kita ada channel ni, sama ada price ini akan bergerak. So kita akan draw di 4 hour kejap. So kita ada target ni, dan mana target ni adalah mostly boleh sampai ke kawasan 26k. So pergi daily kejap. So yang ni kita akan draw. So akan pergi terus major, so senang nak buat. So kat sini kita nampak kita ada middle channel ni. So middle channel ni akan create satu lagi channel bullish. So kita nak tengok pergerakan. Sekiranya kita tengok price tak jatuh 26 tapi price nak terus melakukan kenaikan, macam mana? So satu pattern yang tu nak monitor adalah yang ni. Kita akan create di daily ni mostly macam ni. So kita akan create yang ni, tu akan remarkkan untuk di daily saja. Sebab apa kita akan tengok di daily sahaja untuk sebab apa tak semaklah chart kita sangat. So yang ni 1 to 1. So ini kita akan nampak di daily. So pergerakan ni adalah kita tengok sekiranya price chart candle breakout bawah ini, so ini kita akan perasakan attack di kawasan ni ataupun mungkin ada opportunity another lagi low bawah ni. So itu boleh berlaku dalam market, kita be prepare. So pun sekiranya price bound di dalam kawasan ini kemudian start breakout channel ini, so ini kita akan dapat price akan terus melakukan kenaikan tanpa hit 26. So 26 tu masih ada opportunity. So kita akan peluang aja. Sama anda nak DCA untuk long term boleh, ataupun anda nak certain buy secara teknikal sikit atau secara chart, kita boleh tunggu ini. Sebab apa?
ikutkan di daily kita kalau dapat di daily oversold. Kalau kita dapat stok RSI di daily oversold, RSI pun dah oversold, so meaning possible kita akan skip sideways, slowly drop tu possible price hanya akan bergerak dalam slow ni kemudian berlaku kenaikan. So apapun yang bercantik sekiranya daily RSI oversold, stok RSI oversold, itu peluang yang tidak boleh dilepaskan untuk buy long term di spot. So ingat tu hanya buy di spot, tu tak buy di leverage. So untuk itu untuk di Bitcoin. So anda kata price drop below ni, apa yang kita tengok? Untuk samakan kita ada swing low ini to swing high ini, kita ada support Fibonacci around dalam 26.25. So kenapa kat sini penting? Kita apa sebelum ni juga akan kita ada range between 32 dan kuartal 26. So sebelum ni kita ada downtrend, kita buat sideways dan another down kuartal lower low. Kat sini juga sama, kita expectation untuk price akan buat base yang sama juga daripada 26 ke 32 ni. Macam mana dia buat terpulang, tapi expected daripada harga 32 ke 26 ni sebelum price breakout 32 untuk hit target kita at least untuk tahun ni 50% sekiranya kita dapat break above 32. So macam breakout above 30 ni amat-amat penting untuk Bitcoin untuk pergerakan tahun ni. Untuk tahun 3 iaitu mana jangkaan tu adalah tahun 3 kita dapat sekiranya break above 32, kita dapat almost 50 dan 50 nanti kita akan berlaku rejection yang bullish sebenarnya untuk turun. Kita akan create satu bullish trendline daripada yang ni, iaitu trendline untuk tahun 2025 punya bulan. So ini rejection daripada point ini yang kita tunggukan, iaitu break ini, swing low, swing high, kita akan dapat support. Dan kawasan ini adalah kawasan last opportunity untuk buy, iaitu jangkaan tahun 2025. Sekiranya tahun 23 kita dapat hit kawasan ini, iaitu kita akan buy, kemudian tahun 2025 price akan breakout trendline dan insyaAllah kita akan dapat buran kita seperti mana tahun 2021, 2017. So itulah secara teknikal untuk tengok kan. So opportunity itu ada. Tahun ni, tahun depan adalah tahun membeli. Sekiranya tahun ni price tak attack 50, so apa yang berlaku, price hanya akan buat sideways antara dalam 32 ke 26 ni. So mending consider kan, siapa nak buy, consider tahun ni dah boleh buy, sama ada anda DCA secara monthly ataupun anda tunggu position secara technical. Macam tu Zul tunggu lebih position technical, iaitu tunggu RSI di daily oversold ataupun sebarang bullish breakout. So yang ni sama ada price sampai ke bawah ini oversold ataupun price sideways breakout saja ini, kat sini kita boleh tambah sedikit position untuk long term. Tapi ikutkan RSI dah almost oversold, RSI oversold, so meaning dalam kawasan ni ataupun dalam kawasan ni dah consider, kalau price drop kawasan ni pun dah consider good position untuk siapa-siapa buy untuk long term. So insyaAllah kalau sembarang pembelian Zul akan sharekan dalam Discord channel. Macam biasa Zul akan sharekan dalam Discord channel untuk sembarang pembelian Zul untuk di crypto, untuk aset-aset Zul. So itu untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen je. Ruangan komen, kita akan pergi sekejap. Ruangan komen tu tak sempat nak buka lagi tadi. Alright, so ruangan komen untuk dalam beberapa hari ni. So nanti tu akan tengok kan. Salam tu, jangan lupa update ada SRP. Banyak ada SRP link nak sub lagi ni. So first kita akan tengok Cardano dulu, apa yang berlaku Cardano. So Cardano berlaku rejection macam kan. Cardano kita ada support resistance yang Zul pernah monitor itu, iaitu ada support ni resistance. So consider untuk di Cardano mana-mana kalau return balik support ni good untuk long term. Ikutkan itu dah oversold. Tu ada buy juga Cardano itu. Bukan tu tak buy ni, tu buy dekat sini. Buy kat sini, tapi walaupun naik kemudian drop balik, still lagi ada under opportunity. So kita boleh buat double bottom juga dekat sini. So siapa dah buy kau ni, tahniah untuk anda. So currently untuk Cardano kita boleh monitor support resistance ni untuk di siapa, kalau price hit balik anda boleh buy. Kalau breakout ni insyaAllah kita akan start berlaku kenaikan. So itu untuk Cardano. Kemudian SRP link, tadi ada link, Chainlink pun sama maksudkan ini adalah good position untuk buy untuk long term. Siapa dah buy kawasan ni, tahniah untuk anda, maksudkan sudah mention banyak ni kenapa point ni penting. Kemudian price dah berlaku kenaikan, cumanya untuk Chainlink ni maksudkan ada opportunity yang besar yang sekiranya dia breakout down channel ni, insyaAllah dia ada huge pump seperti mana anda tengok huge pump di SRP, di Bitcoin Cash. Sebab apa, Chainlink ni projek dia memang kukuh. So memang untuk long term tu macam cantik. So breakout saja ni insyaAllah dia akan expectation akan reaction yang cantik lah untuk at least pergi ke almost dalam kawasan almost $10 ataupun $12 untuk per coin untuk Chainlink. So itu untuk Chainlink. So masih lagi boleh DCA untuk long term dari selagi mana belum breakout channel ni. Kemudian SRP semalam drop berapa persen? 5%. So dah macam kan kita dah sampai point ni berlaku rejection normal, dan di 4 hours kita ada monitor support resistance. Yang ditunggu adalah untuk SRP hit mana-mana kawasan support ni. Hit saja kawasan box support ini, consider anda boleh kuartal
masuk lagi untuk long term, ikutkan di 4 hours, oversold. So mungkin kita akan ada berlaku kenaikan sikit untuk di daily. Tengok daily berada tu, meaning kat sini dia nak tengok price berada kawasan ni, RSI mungkin berada above 50, stop RSI oversold. So meaning good opportunity untuk anda buy untuk long term, untuk tunggu breakout dalam putih ni. So ini adalah good position untuk anda, aku kata masuk position untuk di SRP. So next comment ada SRP link. Talazul namanya Milan, tolong Usha, Fed, MDR dan link dah. Coin Fed dan MDR. Fed coin apa? FET USDT. FET USDT of Fed AI. So coin AI. So lama kita tengok review sebelum ni. So review sebelum ni juga akan mana-mana siapa nak invest, sebab apa kita dah break downtrend, buat huge pump, kemudian price return balik ke kawasan support, iaitu swing low, swing high ni ada support, price return akan dulu. Siapa nak buy boleh buy kawasan ni. So mungkin siapa yang buy di kawasan ni price masih lagi luar support, tak ada masalah. Itu consider anda buy di good position. Tu tunggu saja untuk next bump. So ikutkan ini adalah peluang untuk siapa-siapa buy untuk long term, untuk ride market more ke atas. Cuma harga opening ni below 30 sen, so hati-hati. So breakout above 30 sen, insyaAllah price boleh buat pergi ke resistance dalam kawasan almost hampir 90 sen, hampir ke $1 untuk daripada point price ni. So siapa yang ada buy di kawasan ni, price target anda adalah almost dalam $1 untuk long term. Dan kalau sampai kawasan ni boleh kata holding sikit, tengok macam mana. Kalau 21 boleh target mana-mana dalam almost trend line putih ni. So ada trajectory untuk 2025 adalah kurang-kurang dalam berapa persen kat sini, tak silap tu untuk Fed AI ni 20 Ogos, Oktober, November dalam almost hampir $2.5, hampir $3 per coin. So Fed ni, so short term untuk tahun ni sebelum bulan adalah $1, tahun 2025 adalah target dalam almost $2.5 ke $3 untuk di Fed. So itu untuk Fed. Next coin apa tadi, next coin MHR apa tak, RN bukan HEM, render RNDR. Okay, render ni tengok balik, tu tak ingat dah. Okay, render dah breakout dia punya satu downtrend ni. So siapa-siapa nak buy untuk long term, silakan. Ini adalah good position untuk di support. Sama juga currently kita monitor support dan resist ni. Kalau break more support, expectation price boleh hit balik low. Tapi ikutkan opportunity, dah breakout down channel ni, support ini adalah peluang untuk anda start masuk letak position untuk long term. Breakout resistance ni kita akan ride more market ke atas. So good position untuk siapa-siapa buy dalam kawasan ni. So next comment link dah tadi. ZIL dan Bitcoin Cash net all time high 20.5. So Zilliqa, kita pergi Zilliqa dulu, lama tak pergi Zilliqa. ZIL USDT. Right, ZIL kat mana tu buat aku coin? Sekejap tu ada coin. Sekejap tu tengok balik. Okay ni ZIL USD. So ZIL USD ni monitor macam mana. So price kat ni bottom dah naik. Currently Zilliqa masih lagi belum breakout dia punya downtrend, dan kita berada di massive support yang tu tanda sebelum ini. Dan ini bermakna Zilliqa, siapa-siapa nak buy kawasan ni, ini adalah good position untuk siapa-siapa all in untuk long term. So harga murah saja 2 sen. So nak dapatkan 100,000 coin pun taklah. 100,000 coin memerlukan $207. So 10,000 coin, 1, 2, 3, 4 10,000 coin lah. 10,000 coin hanya perlukan $200 lebih. $200 lebih dalam 4 tak sampai pun dalam apa, tak sampai 1,000 pun. So bawah 1,000 anda boleh dapat 10,000 coin, anda boleh holding untuk long term. Expectation all time high dia adalah kawasan 25 sen. So dalam jangkaan untuk next adalah possible dalam kawasan almost 35 sen untuk 2025. So 35 sen kalau darab dengan 10,000 berapa? 1, 2, 3, 4. So dapat daripada $200, anda boleh untung dalam $3,000 USD. So darab dengan 4 almost dalam 12 ke 13, hampir RM15,000. So modal tak sampai 1,000 boleh untung dalam 15,000 untuk long term. So ingat itulah good positionnya. Position ni adalah memang good untuk long term. So itu untuk ZIL. Kemudian tadi apa lagi, Bitcoin Cash. So Zilliqa tadi target untuk 25 berapa?
Saya cakap kan, kita targetkan 30 sen dolar. Sebab apa, dia punya targetan tu tak jauh. Tapi kalau breakout lagi, tengokkan insyaAllah lagi tinggi. Dan apa kata real estate target lah sama 30 sen. So untuk di Bitcoin Cash, okay, Bitcoin Cash BCH USDT untuk 2025. So Bitcoin Cash untuk 25, kita pergi weekly. So dah breakout. So ni kan breakout ni, kemudian tahun 25 kita akan target almost dalam hujung kat sini. So ada target almost, kalau ikutkan data ni adalah kawasan hampir 5,000 per coin. 5,000 per coin ikutkan kita target, ada target swing high ini to swing low, break Fibonacci. Kita tengok 20, 26. So kat sini ada 1.6, ada 2.6, kita ada 3.6. So kita target 3.6 almost dalam 5.7k. 5,700 dolar untuk per coin untuk net spam untuk tahun 2025 tu. Itulah Bitcoin Cash, harga je tinggi yang boleh pergi tu untuk Bitcoin Cash. So boleh berlaku juga sebab apa, Cardano pun dia punya supply dah tak banyak dah. So Bitcoin Cash adalah kau consider maybe next aku kata next kau kata pilihan. So itu apa beza Bitcoin Cash dengan Bitcoin biasa. Bitcoin adalah POS, Bitcoin Cash adalah PO. Bitcoin adalah proof of work, Bitcoin Cash adalah proof of stake. Itu beza dia, tak salah tu. Kemudian next comment, Zul, tolong tengok A0 untuk long term sampai mana. A0 di Kucoin. Kita tengok kan A0. Sekejap. A0 Gate.io. Gate.io. So daily. So sebelum ni juga kan kita ada bearish, price dah drop pun masih lagi lah swing low, swing high, kita support. So masih lagi support. So untuk long term, consider ini adalah good range untuk anda buy untuk long term. So kita nak buy di kawasan support, kita tak nak buy di kawasan yang high, kita nak kawasan buy low. So inilah kawasan buy support. Consider ini adalah position anda boleh untuk long term. Breakout saja ni kita target, breakout ni adalah at least 1.6 dalam 4.6. Lagi tinggi rezeki lah 2.6, 3.6, 4.2. Tapi realistic target kalau breakout board resistance ni, kita target at least 4.6, iaitu hampir $5 untuk A0. So inilah coin dia, hampir harga semasa lah dalam $1 per coin. So untuk A0. Kemudian next comment, thank you untuk review Rio dan Dion. Hasilnya itu buat, mungkin itu sebab tu dah review tu. Okey, kemudian apa ni, ini scammer ni, hard user. Yang ini pun scammer lah ni. Okay, ARB, Ethereum, saya ada hold coin ni, buy at of course 90 sen lebih. So ARB, so tengokkan ARB buy kat 90 sen, ARB USDT. Di Binance ada. Okay, so ada review sebelum ni, tengokkan balik. So price kat mana, beli dekat 90 sen. So tahniah, sebab apa anda buy di position yang cantik, iaitu apa, kita buy di support. So kalau ikut sampai anda tengah untung, so nak buy lagi tidak, anda boleh ride market. Kalau breakout yang ni, breakout ni biarkan anda profit, tunggu another rejection tu lagi macam biasa, tunggu at least oversold. Kalau nak buy lagi kawasan ni, anda kata price return balik kawasan ni, anda boleh letak lagi position. Tapi make sure ini adalah support dia. So kawasan buy, insyaAllah anda kalau dah untung, kalau jatuh lagi tak panik, boleh tambah lagi ke market. Make sure ni event duit seperti boleh loss. Dan kalau ada bound breakout ni, anda dalam keuntungan. So tengok, ini peluang kita buy secara teknikal. Kita buy di kawasan yang betul. So siapa yang buy di kawasan support, rezeki dia berlaku kenaikan. Tapi mungkin rezeki anda balik, price boleh datang balik. So datang kawasan ni, yang dah beli sebelum ni boleh buy lagi, yang baru nak buy boleh buy. Siapa yang lambat buy, mungkin dia DCA kawasan ni. Tapi tengoklah, kalau price naik dia untung, kalau drop aku kata dia position dia tak berapa cantik. So kita tak nak position kita yang tak berapa cantik ni, kita nak position kita dah buy di support. So ARB, so good. Pertanyaan ni untuk long term ke apa ARB? Okay, baik. Okay, tahniah untuk anda buy di kawasan ni. So next comment, so tolong tengokkan coin COM USDT, COM USDT. Tak pasti coin apa ni. Nampak ada di Binance. Okay, so tak rasa tu pernah review lagi coin ni.
So akan jumpa review sekejap. Sekejap di KuCoin. Okay, memang tak pernah review lagi. Okay, harga opening kat mana? So harga opening dia dekat sini adalah almost kalau kat Binance dalam kawasan $205. Kemudian tengok macam mana dia create support, dia create resistance dan price drop below harga opening. Bila price drop below harga opening, selalunya adalah fundamental dia ada something wrong. So currently kita tengok dia boleh regain balik tak. Kita ada satu key level penting lower ni yang perlu dia breakout. So currently yang ini 84 ni menunjukkan sebagai resistance. So kita ada struggle sikit untuk breakout ni. Kalau breakout over 84, insyaAllah kita boleh ada opportunity, ada momentum untuk ke 205 harga opening. So yang ini kita tengokkan kita boleh draw ikutkan kalau kita tak ada yang ni, kita boleh draw yang ni maknanya. Dan ini dan price consider ikutkan dah breakout ni, dah opportunity kawasan ni. So currently kita tengok price breakout sampai ke kawasan key level, oversold, overbought, normal untuk price rejection. So rejection yang kita nak tengok adalah rejection yang bullish, iaitu price drop balik ataupun mungkin breakout retest dalam kawasan ni, kemudian dia meletakkan RSI di oversold, so oversold berada above kawasan ni. InsyaAllah next anda ada peluang untuk anda buy sama untuk anda masuk ke kawasan ni untuk long term breakout macam ada 84, insyaAllah dia boleh hit kawasan 205 untuk di harga opening. So secara bawah kat sini, walaupun harga below opening, nampak dia nak start regain balik. So good untuk secara technical. So secara confirmation kita perlu tunggu lagi another break 84 siapa yang buy kawasan ni boleh lega untuk 205, break 205 kita boleh target untuk all time high baru. So itu untuk COM. Kemudian next comment, RP dah untung besar, cumanya tak tahu nak jual ataupun tidak. So macamnya kan, anda bergantung kepada anda. Itu duit anda investment. Kalau anda fikir short term, anda boleh ambil profit. Tapi macam Zul mau target untuk long term, iaitu kita ada 4 year circle untuk market, iaitu tahun 22 itu kita bearish market, kita dapat lower dah, Alhamdulillah 15k. Kemudian tahun 23, tahun 24 adalah tahun sideways, tahun membeli. Kemudian tahun 25 baru tahun kita petik hasil, iaitu hujung tahun 25 baru kita petik hasil. So itulah more kepada long term. So kalau anda dalam profit, anda nak ambil 10%, 10% tak ada masalah. Tak ada siapa pun, tak ada salah pun anda nak ambil profit. Sebab apa? Itu duit anda dan profit itulah still profit. So anda boleh mungkin kalau anda fikir long term, boleh long term. Kalau short term pun terpulang kepada anda. So next comment, salah Zul, tolong tengokkan CEL USD di Binance tahun depan boleh sampai mana? CELR. Okey, Zul pernah review sebelum ni tapi tak ingat dah. CELR USDT. Terpulih Zul akan ada chart dia kat situ. Yes, kita akan tengokkan. So tahun 25, so harga opening adalah di kawasan 3 sen, almost 4 sen below. So kita perlu breakout. So currently masih lagi bergerak dalam channel ni, belum lagi breakout. So ada mention kan, kita ada support, price support, tapi price masih lagi boleh drop bawah untuk lower low ni. So kali kita tengok ada support kawasan ni, ada support kawasan ni, ada support. Kita agak struggle, tapi consider kalau untuk long term, yes, boleh buy kawasan ni untuk long term. Dan nak tengok dia start balik berlaku kenaikan adalah breakout channel ni. Dan tengok ni possibly dia akan dapat kawasan ni mungkin berlaku reaction sama juga macam di apa tadi, coin tadi, COM tadi. So breakout, retest dan dapat kalau RSI daily oversold, insyaAllah kita akan dapat possible untuk breakout 4 sen. So untuk long term kita boleh targetkan ni. Yang ni boleh target untuk long term. Kita tengok harga puncak ni dengan puncak ni, kita buat satu trajectory, kemudian kita buat Fibonacci swing high to swing low. Daripada point ni kalau anda beli expected resistance kawasan almost 15 sen, dan sekiranya dapat break 15 sen, insyaAllah tahun 2025 kita boleh hit target sampai mana. Kita tengok sini almost dalam 20, kita akan pergi weekly, senang sikit nampak 25 hujung tahun hampir-hampir 26. So 1.6 almost dalam 2.6 dalam 50 sen, hampir close 40 sen ke 50 sen, 45 sen ke 50 sen target untuk realistic target untuk CLR. So daripada trajectory ni dan kuartal trajectory puncak ke puncak, kemudian Fibonacci. So realistic target untuk cara teknikal adalah around hampir 50 sen dolar untuk CLR. So itu untuk target anda. So siapa nak buy kawasan ni, target anda untuk long term adalah kawasan ni adalah target dia adalah hampir 50 sen untuk tahun 25. So itu anda punya quarter risk and reward. Anda boleh kira risk berapa modal anda letak. Kalau anda projek gagal, berapa anda boleh quarter rugi. Kalau price naik sampai lah 25 tahun sampai 50, hampir 50% dolar, berapa anda boleh untung. So kira risk and reward sebelum anda masuk sebarang market ataupun letak anda punya position untuk long term.
Kemudian siaran. Okey, rasa itu saja. Guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Apa pun jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. InsyaAllah kita akan dapatkan promosi yang cantik. Dan sekiranya ada sebarang pembelian tu akan sharekan dalam Discord di channel ni. Sekiranya anda nak support channel ni, senangnya anda pergi ke dia punya page, anda klik button join ni. So, anda klik button join ni, dia akan ada ruangan membership atau anda perlu jadi membership. Anda perlu jadi membership dengan klik button join. Kemudian anda akan dapat link ke Discord channel, iaitu anda perlu cari home video live playlist community membership. Anda klik saja membership ni. Dalam membership ni nanti akan ada link ni. Anda tekan saja read more, bawah read more ni akan ada link untuk Discord. Anda klik saja link Discord tu, automatik anda terus masuk ke dalam Zo punya Discord channel ni. So untuk yang ni membership ni anda hanya akan nampak selepas anda klik button join. Tak salah tu, selepas anda join ni barulah anda akan nampak kuota button membership ni. Kalau anda bukan membership, anda memang tak akan nampak. Anda mungkin nampak playlist, community, terus channel. So guys, itu je untuk pagi ni. Jumpa lagi next morning. Assalamualaikum. Bye bye.